Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Waalaikumsalam warahmatullahi Abah Jamal dan sahabat-sahabat sekalian. InsyaAllah pada pagi ini kita akan sambung lagi pengajian kitab turas kita ini. Tiga buah kitab. InsyaAllah. Jadi kita mulakan dengan kitab kita yang pertama. Waalaikumsalam Makcik Faridah dan sahabat-sahabat yang lain lah. Baik, kita mulakan dengan kitab kita yang pertama, iaitu kitab Hidayatus Salikin. Kitab Hidayatus Salikin pada muka surat 173. Muka surat 173. InsyaAllah pada pagi ini kita akan masuk membincangkan perkara yang berkaitan dengan sifat riak. Jadi sifat riak akan kita bincangkan pada pagi ini insyaAllah. Pada muka surat 173 fasal yang ke-10. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bibarakatihi fid daraini amin. Fasal 10, riak. Fasal yang ke-10 iaitu sifat riak. Riak adalah bahasa Arab. Dia berasal daripada kalimah ra'a yura'i, fahuwa mura'in. Jadi orang itu dipanggil mura'in. Orang yang riak itu dipanggil mura'in. Masdar dia riak wa ri'a. Ada juga dalam Quran wa ri'a'an nas. Diguna juga selain pada riak diguna juga riak. Dan dia juga digunakan mura'atan. Mura'atan. Jadi itu kalimah dia. Jadi riak ni kalimah masdar yang maksudnya kalau dari segi bahasanya ialah menunjuk-nunjuk. Maknanya hati kita nak tunjuk ke orang. Perasaan hati kita ni nak tunjuk ke orang dengan amal ibadat kita dan amal-amal kebaikan kita. Itu dipanggil riak. InsyaAllah di belakang nanti akan diceritakan ta'rif riak dengan panjanglah, dengan detail sikit. Cuma secara asasnya riak ni ialah kita buat satu-satu ibadat dan amal kebaikan dengan hasrat supaya orang tu tengok amalan kita, ataupun dengan hasrat nak tunjuk ke orang, ataupun dengan bahasa lebih orang kata lebih akademik sikit, iaitu kita nakkan sesuatu daripada manusia dengan amalan kita supaya manusia puji, supaya orang tengok, supaya kita ni ada kedudukan di sisi manusia tu tadi dengan amalan ibadat kita dan juga dengan amalan kebaikan kita. Itu dipanggil riak. Jadi dia amalan hati, dia tidak berkait dengan amalan anggota. Walaupun begitu dalam fiqh kita disuruh supaya melakukan beberapa perkara yang mengelakkan diri kita daripada terjebak di dalam riak, dalam perasaan nak menunjuk-nunjuk. Misalnya dalam agama kita disuruh
kita semayang sunat ini di rumah. Nabi SAW kata, Sallu ayyuhan nas fi buyutikum illal maktubah. Wahai manusia, semayanglah di rumah kamu. Melainkan semayang fardu 5 waktu, iaitu semayanglah di masjid. Jadi secara asasnya, semayang sunat ni digalakkan untuk kita semayang di rumah. Afdal kita semayang di rumah. Melainkan adalah beberapa semayang sunat yang dikecualikan, ada 10 atau 11 lebih kurang. Jadi selain daripada itu, semayang sunat ni afdal kita semayang di rumah. Afdal kita semayang di rumah. Sebab apa? Sebab sebabnya ulama kata untuk mengelakkan diri kita daripada terjebak dalam penyakit riak ni. Dan juga supaya turun barakah ke dalam rumah kita dengan kita semayang dalam rumah kita. Tapi untuk semayang fardu, maka khususnya bagi orang lelaki, semayangnya adalah di masjid. Tetapi selain daripada semayang fardu, afdal semayangnya di rumah. Walaupun semayang ba'diyah sekalipun, ataupun qabliyah ke ba'diyah, kalau dapat kita semayang di rumah. Tapi kalau tak dapat, tak apalah. Itu di sudut afdal. Sudut afdal. Banyak lagi lah. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, adapun riya dinamakannya syirik tersembunyi ataupun khafi. Riya itu dipanggil syirik khafi. Apa makna syirik khafi? Yang tersembunyi. Khafiyun, tersembunyi. Bahasa Arab, khafi. Sebut betul-betul khafi, kha. Jadi dia begini tuan-tuan semua, syirik ni dia ada 2 bahagian. Bahagian yang pertama dia panggil syirik jaliyun, ataupun orang Melayu kita panggil jali, iaitu syirik jaliyun. Mana jali maksudnya terang-terang, zahir, nyata. Itu dia panggil syirik jali. Yang kedua dia panggil syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Syirik jali maksudnya syirik yang mengeluarkan seorang tu daripada agama Islam. Ikhraju anil millah, mengeluarkan seseorang itu daripada agama Islam. Jadi siapa yang melakukan syirik yang jali, syirik yang besar ni, yang mengeluarkan seorang tu daripada agama Islam, maka dia terkeluarlah dia daripada agama Islam ataupun dipanggil sebagai murtad. Wal'iyadzabillah. Sebagai contoh yang kita belajar pada minggu lepas dalam kitab yang ketiga tu, apa benda idaman penuntut jilid 3, perkara-perkara yang menjadikan seseorang itu murtad, itu dipanggil syirik jali, syirik jelas ataupun syirik yang besar. Dan di sini dia panggil syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Maknanya syirik yang tersembunyi ialah syirik itu tidak mengeluarkan dia daripada agama Islam. Dia masih Islam. Tetapi amalan itu dikira oleh sebahagian ulama sebagai tidak berpahala. Sebagai tidak berpahala. Kenapa? Kerana ada kehendak yang lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam amalan ibadatnya. Dalam semayangnya, sepatutnya dia qasad. Dia tuju hanya kepada Allah. Dia kehendaknya hanya Allah, tapi dia ada kehendak yang lain nak dapatkan kedudukan di dalam hati manusia dengan amalan kebaikannya itu, maka seolah-olah dia telah mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, seolah-olah. Jadi orang yang macam ni dia tidak keluar daripada agama Islam, dia masih Islam, cuma amalannya ini tidak berpahala mengikut sebagai ulama. Tapi ada juga yang kata ada pahala mengikut kadar banyak mana riak dia tadi. Kalau riaknya itu sikit je, yang banyaknya ikhlas, maka pahala itu dapat. Tapi kalau riak itu banyak melebihi 50%, maka amalan itu tidak berpahala. Itu perbincangan insya-Allah di belakang nanti kita akan sebutlah. Mungkin tak sempat hari ini, minggu depan ke insya-Allah. Jadi itu dia punya perbezaan antara syirik jali dan juga syirik khafi. Jadi bila kita faham itu, janganlah kita mudah-mudah mentakfirkan orang, mengkafirkan orang. Kau buat amal ni nak ke manusia, nak ke makhluk, nak ke apa. Kau ni syirik kena mengucap balik. Dah. Ni salah macam tu. Syirik kena mengucap balik. Itu syirik jali. Syirik yang terang-terang. Yang telah mengeluarkan seseorang itu daripada agama Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala, fawailul lil musallin, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun
alladzina hum yura'un. Surah Al-Ma'un ayat 4 hingga 6. Artinya, maka binasalah bagi orang-orang yang sembahyang. Siapa orang yang sembahyang macam mana? Yang lalai dari sembahyangnya. Yang pertama, orang yang sembahyang tetapi dia dapat kebinasaan, wail. Mengikut setengah ulama tafsir, wail ni wadin fi jahannam, satu lembah yang berada di dalam neraka jahannam. Lembah ini duduk dalam neraka jahannam. Jadi dalam neraka tu ada satu lembah yang dikhususkan untuk orang ni, yang nama lembah tu wailun. Jadi orang ni akan duduk dalam tu. Siapa orang tu? Yang pertama, orang yang semayang. Semayang tuan-tuan semua, tapi dia semayang macam mana? Alladzina hum an salatihim sahun, iaitu orang-orang yang sembahyangnya lalai. Lalai ni maksud ulama, kata ulama, maksudnya ialah semayang tu luar waktu. Maksudnya kalau subuh, semayang pukul 8, pukul 7.30, kan dah habis subuh dah. Kalau zuhur, semayang pukul 5, dah habis zuhur dah. Tanpa ada sebab-sebab yang membolehkan dia melewatkan semayang tadi. Tapi kalau dia lewatkan semayang tadi dengan sebab ataupun keuzuran, sebagai contoh, dia lewatkan kerana jamak, ini tak ada masalah. Boleh jamak zuhur bawa masuk ke dalam asar, jamak takhir. Ataupun kerana dia tertidur dengan syarat-syarat yang disebutkan dalam kitab fiqh. Ataupun kerana dia terlupa. Ini tak ada masalah. Tapi kalau saja-saja je kan, tengok TV maghrib tu, tengok cerita sedap, habis satu sedap yang lain lagi, habis sedap yang lain, sedap yang lain lagi, sampai masuk isyak. Jadi isyak tu habislah ceritanya. Pandai TV sekarang, dia letak cerita yang sedap-sedap tu waktu maghrib. Jadi eloklah masuk orang maghrib, masuk isyak. Kita pun ambil semayang, semayanglah juga maghrib, semayanglah juga isyak. Jadi semayang maghrib dengan isyak tu, maghrib tu tadi dah keluar waktu daripada waktu yang sebenarnya. Sebab apa? Sebab tengok TV. Yang ni bagi orang yang macam ni wail. Kecelakaan bagi orang yang macam ni. Kalau lewat katalah maghrib pukul 7.10, kita semayang dalam pukul 8, tak habis lagi maghrib tu. Sebab apa? Sebab cerita. Itu pun patut dah malu kepada Allah Ta'ala. Sebab cerita, sebab drama tu kena malu ke Allah Ta'ala. Dah, sebab benda tak ada faedah langsung, sikit pun tak ada faedah kan. Jadi walaupun kita kata tak berdosa, tapi kena ada rasa malu ke Allah Ta'ala. Aku ni lewat semayang pasal benda yang melalaikan macam ni kan. Ialah tak berdosa selagi mana tidak keluar daripada waktunya, masih lagi dalam waktu dia. Pasal pukul 8 tu belum masuk isyak lagi, tapi kena rasa malu ke Allah Ta'ala. Kenapa Allah Ta'ala suruh semayang lewat semayangnya? Sebab apa? Kalau kata sebab nak cari nafkah ke, lewat nak menjual kan, nak mencari nafkah, menjual beli ke apa ke, orang tu tengah ada lagi lewat sikit, tak apalah. Ini benda orang kata benda penting juga, walaupun kita kata kalau eloknya tinggal juga kan. Tapi ini adalah kita kata kegunaan dunia untuk cari duit, untuk bagi makan ke anak isteri dan sebagainya. Tapi ini semata-mata tengok drama, waliyadzubillah. Ini kena hati-hatilah. Kita kena cuba kontrol lah. Tengok TV tu, maghrib tutuplah. Sedap macam mana pun tutuplah. Tak payah pelik tuan-tuan semua. Kalau kata kita minat sangat hari ni, tunggulah sekejap drama tu. Paling lama pun 2, 3, 4 bulan. Adalah kat YouTube tu. Keluar balik lah. Okey, insyaAllah. Yang pertama, neraka wil ataupun binasa bagi orang yang solat. Kenapa? Kerana mereka solat lewat daripada waktu. Itu yang pertama. Yang kedua, alladzina hum yura'un. Dan yang mengerjakan sesuatu kebaikan untuk dilihat orang, agar dipuji dan diperbesarkan orang. Itu yang kedua, iaitu orang yang semayang ataupun dia buat amal kebaikan dengan tujuan untuk orang lihat, agar orang puji dan orang besarkan. Tak boleh. Dalam hati kita buat amal tadi dengan tujuan supaya orang tengok amalan kita, orang puji amalan kita,
orang bagi pangkat ke, bagi kedudukan ke, muliakan kita ke. Jadi yang macam ni benda kecil sangat, halus je. Jarum dia masuk tu halus saja. Kadang-kadang kita tak sedar, tak perasan. Kita semayang tu dengan perasaan nak tunjuk-tunjuk ke orang. Sebab tu ulama-ulama ni tuan-tuan semua, mereka ni sembunyikan ibadat mereka. Ada yang sembunyikan ibadat tu daripada ahli keluarga sendiri pun ada. Tak tahu pun, anak beranak dia tak tahu pun kata dia qiyamul lail. Tak tahu pun. Ada yang macam tu. Jadi insya-Allah supaya apa? Supaya tak terjebak. Jadi apa-apa pun didik hatilah. Bukan semua amalan tu boleh kita sembunyikan kan. Ada benda yang kita kena zahirkan. Contoh sembahyang jemaah. Terpaksa kita zahirkan. Sebab sembahyang jemaah ramai-ramai. Tapi yang penting sekali kena didik hati tu lah, latih hati supaya tidak terjebak dengan penyakit riak ini. InsyaAllah. Okey, selesai untuk kitab yang pertama ini. Habis, insyaAllah 20 minit dah lebih kurang. Sambungannya kuliah minggu depan lah, insyaAllah. Baik, yang seterusnya kita masuk kepada kitab yang kedua, iaitu pedoman solat berjamaah. Pedoman solat berjamaah. Kita berada di muka surat 23. Bagi sahabat-sahabat yang mengikuti kelas sebelum ini, kitab kita muka surat 23. Muka surat 23. Ni kitab macam ni. Baik, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Dua baris daripada bawah. Muka surat 23. Maka arti muafiq. Sekarang ni kita akan masuk perbincangan mengenai solat berjemaah. Sebagaimana yang kita sebut pada kuliah yang lepas, setiap orang yang menjadi makmum, dia terdedah kepada dua hukum. Sama ada dia masbuk ataupun muafiq pada setiap rekaat. Jadi rekaat pertama dia masbuk ke muafiq. Rekaat kedua dia masbuk ke dia muafiq. Rekaat ketiga dia masbuk ke muafiq. Rekaat ketiga, keempat, dia masbuk ke dia muafiq. Jadi masbuk, muafiq berlaku pada setiap rekaat. Jadi oleh itu kita kena tahulah apa itu masbuk, apa itu muafiq. Supaya kita jelas, kita tahu dan jelas. Baik, sekarang kita sambung pada muka surat 23, dua baris daripada bawah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Maka arti muafiq. Apa itu arti muafiq? Makmum, dengan elok-elok tuan-tuan semua, takrif dia. Makmum yang mendapat masa membaca Fatihah di dalam berdiri imamnya. Lepas takbiratul ihram makmum dengan kiraan bacaan pertengahan. Pertengahan ni maksud sederhana. Dia tafsirkan tu, maksud pertengahan tu tidak cepat atau tidak lambat. Itu takrif muafiq. Sekali lagi saya baca. Maka arti muafiq, makmum yang mendapat masa membaca Fatihah. Dia mendapat masa membaca Fatihah. Di dalam berdiri imamnya. Ketika imam duduk berdiri tu, dia dapat masa membaca Fatihah. Selepas daripada takbiratul ihram makmum. Katalah makmum masuk, tak kisahlah rakaat pertama ke sama-sama dengan tu imam, rakaat pertama ke rakaat kedua ke, tak kisah. Makmum masuk, Allahu Akbar. Sebelum daripada imam rukuk, makmum tadi tu dapat kadar masa membaca surah Fatihah.
Kadar masa. Bukan dia baca dah. Kadar masa membaca surah Fatihah. Okey, baik. Dengan kiraan, nak kira macam mana kadar masa surah Fatihah tadi? Dengan kiraan bacaan pertengahan. Dengan kiraan bacaan yang sederhana, tidak cepat dan tidak lambat. Berapa minit Ustaz? Tu susah tu kan? Kita sekarang ni main minit. Dulu-dulu orang tak pakai minit. Zaman dulu tak ada. Zaman sahabat, zaman salafus soleh dan sebagainya, tak ada minit. Jadi dia kira macam tu lah. Macam orang dulu kata kan, berapa lama perjalanan tu? Sebatang ukuk, kata dia. Mana isap ukuk sebatang habis, sampailah. Dia tak ada kira minit apa semua, sebab masa tu tak ada minit. Jadi samalah macam ni. Maksudnya orang tu dia takbir Allahu Akbar. Daripada dia takbir Allahu Akbar sampai kepada dia imam rukuk, dia dapat masa apa? Kadar masa membaca surah Fatihah. Maksudnya dia sempat sebelum imam rukuk tu kadar masa membaca surah Fatihah. Jadi berapa kadar masa membaca surah Fatihah? Ulama-ulama tolong kira kat kita. Ulama baca Fatihah dengan bacaan sederhana, mereka setting time. Ulama-ulama lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai waladdallin, kata ulama 21 saat. 21 saat. Ataupun 22 saat lebih kurang lah macam tu. Jadi maksudnya, siapa yang baca, misal macam ni lah. Dia pun ambil jam sekarang ni, dia setting jam ataupun telefon. Dia pun baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Sampai habis surah Fatihah. Lebih kurang 21 atau 22 saat bacaannya. Maka bacaannya dipanggil bacaan sederhana. Dia boleh buat kayu pengukur dengan bacaannya tadi. Jadi kata macam ni. Dia pun masuk. Allahu Akbar. Dia takbir, tu imam. Tu imam dah di tengah semayang kan? Dia takbir. Allahu Akbar. Dia pun baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tu imam pun rukuk. Allahu Akbar. Bermakna dia tak sempat kadar masa membaca surah Fatihah. Jadi kadar masa membaca surah Fatihah. Sebab apa? Sebab bacaan dia memang bacaan standard, sederhana. Tak terlalu cepat, tak terlalu lambat. Maka pada waktu itu, bila imam rukuk, dia terus rukuk. Kenapa? Kerana dia masbuk. Bila tak dapat kadar bacaan surah Fatihah tadi, dipanggil masbuk. Macam tu. Dia lawan pada muafiq, masbuk. Boleh ke tak tahulah tuan-tuan semua, pening ni. Kan? Sebab apa? Sebab kelas online ni agak payah sikit. Dia masbuk, muafiq. Lawan pada muafiq, masbuk. Muafiq ialah orang yang dapat kadar masa membaca surah Fatihah. Baik Ustaz, saya baca lambat. Tak apalah, baca lambat nak buat macam mana? Kan? Kita pun ambil jam. Kita ambil telefon ke, setting timer kan? Kita baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan bacaan kita selalu baca dalam sembahyang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Tengok 21 saat sampai mana masa kita? Sampai katalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in baru Ustaz. Maka sampai situ, lain kali bila kita semayang, kita masuk takbir. Allahu Akbar. Kan? Imam rukuk sebelum daripada kita sampai kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bermakna kita sempat dengan imam kurang daripada 21 saat. Kan? Kurang daripada imam 21 saat. Maka kita dipanggil masbuk. Terus rukuk. Allahu Akbar, kita masuk. Kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Kita baca ihdinas siratal mustaqim. Imam dah rukuk. Kita sekarang muafiq. Jadi muafiq kena habiskan bacaan Fatihah kita. Sebab apa? Sebab kita muafiq. Kenapa? Kerana kita dah dapat kadar bacaan surah Fatihah, iaitu 21 saat lebih kurang. Kadar itu kita dah dapat. Walaupun kita tak sempat habis bacaan Fatihah, kita kena habiskan. Sebab apa? Sebab kita muafiq. Jadi ini penting nak tahu kita ni masbuk atau muafiq. Mula-mula sekali kena cek bacaan surah Fatihah kita. Mula-mula sekali. Jadi tuan-tuan lepas ni cek bacaan surah Fatihah tuan-tuan semua.
Senang je sekarang, kita ada jam dah, boleh check. Kalau dulu kena check depan tok guru. Tuan, saya ni baca ni lambat ke cepat agak-agak ni. Kan? Sekarang kita boleh check sendiri bacaan kita, tengok dengan timer tu. Agak-agak kita lebih kurang 21-22 saat tu, itu bacaan yang sederhana. Maka bacaan Fatihah kita tu boleh dibuat kayu pengukur. Kalau tak habis baca Fatihah, turun rukuk. Kalau habis baca Fatihah, bermakna kita muafiq. Kalau tak habis baca Fatihah, bermakna kita masbuk. Boleh kan tuan-tuan semua? Kalau tuan-tuan tak boleh, tak faham, tak jelas, tuan-tuan tulis soalan. InsyaAllah saya cuba jawab. Tak apa, siapa-siapa pun yang tak masuk kelas yang real di Masjid Al-Muttaqin dulu pun tak ada masalah. Boleh tulis soalan. Baik, insyaAllah. Jadi itu ta'rif muafiq. Maka apa orang muafiq tu? Maka tafriq daripada masalah tadi. Maka wajib atas muafiq baca Fatihah sempurna. Jikalau meninggal dengan imam, walaupun dia tertinggal, meninggal tu bukan mati, tertinggal. Jikalau meninggal, yang ini tertinggal dengan imam, dengan sebab hendak sempurna Fatihahnya, seperti lagi akan datang kenyataan, seperti lagi akan disebutkan keterangannya selepas daripada ini. Tak ada masalah, walaupun lewat daripada tu imam pun tak apa, tapi dengan syarat tidak boleh lewat 3 rukun panjang. Sebab tu dia kata apa? Dan dimaafkan meninggal, yakni tertinggal dengan imam hingga 3 rukun yang panjang. Jadi orang masbuk tadi, dia dibenarkan lewat daripada tu imam dengan 3 rukun yang panjang. Macam mana 3 rukun yang panjang? Sekarang ni dia duk masbuk ni nak perhabis Fatihah tadi. Masbuk pula, muafiq. Sebut muafiq ni selalu terkeliru. Sebab tu kena sebut slow-slow. Sekarang ni dia orang muafiq. Jadi dia kena perhabiskan Fatihah. Okey. Jadi agaknya lambat sangat lah. Imam dah rukuk. Rukuk ni satu rukun yang panjang. Dia tak habis lagi. Satu. Iktidal tak masuk kerana dia rukun yang pendek. Kemudian turun pada sujud. Sujud tu rukun yang panjang. 2. Kemudian duduk antara 2 sujud. Dia duduk berdiri lagi ni. Duduk antara 2 sujud. Tak masuk. Sebab apa? Sebab ini rukun yang pendek. Kemudian sujud yang kedua. Ini 3 rukun. Sujud yang kedua, masuklah rukun yang ketiga. Tapi baru masuk lagi. Tak sempurna lagi. Bila imam tu dah bangun, nak bangun berdiri, maka sempurnalah 3 rukun yang panjang. Maka pada waktu itu dia tidak dimaafkan. Macam mana nak buat? InsyaAllah perlahan-lahan. Macam mana nak buat? Nanti tunggu sampai tempat dia. Tak sebut lagi hukum dia. Jadi dia ni dimaafkan 3 rukun yang panjang. Okey. Dia diberi 2 pilihan lah. Kalau hukumnya bagi tahu awal, dia beri 2 pilihan, sama ada dia mufaraqah ataupun dia niat batalkan rakaat tu tadi dan ikut imam sedang buat apa yang imam sedang buat sekarang tadi. Mana dia masuk rakaat yang seterusnya lah. Tapi tak apa, itu insyaAllah kita bincangkan sampai di tempat dia nanti. Tak sampai lagi insyaAllah. Itu maknanya orang muafiq. Habis. Dan dimaafkan meninggal, yang ini tertinggal dengan imam hingga 3 rukun yang panjang-panjang. 3 rukun panjang tadilah. Rukun fi'li dalam semayang ni ada 6. 4-nya rukun panjang, 2-nya rukun pendek. Yang rukun pendeknya ialah i'tidal dan juga duduk antara 2 sujud. Jadi ini tak masuk dalam kiraan. Dan erti masbuk yang tiada mendapat masa baca Fatihah di dalam berdiri imamnya dengan kiraan bacaan pertengahan, tidak cepat dan tidak lambat, kerana singkat iaitu pendek masa berdiri imam lepas takbiratul ihram makmum. Lepas takbir makmum. Lawan pada muafiq tadi, masbuk lah. Jadi muafiq tadi orang yang dapat masa bacaan Fatihah. Masbuk pula orang yang tak dapat masa, ini kadar masa. Bacaan Fatihah itu kadar masa 21 saat tadi. Sebelum daripada imam rukuk. Kenapa? Kerana singkat. Dia kata singkat. Mana pendeknya berdiri bersama dengan imam. Kerana singkatnya masa berdiri imam selepas takbiratul ihram makmum. Jadi contoh makmum
Makmum ni bacaan Fatihah dia Fatihah yang sederhana 21 saat. Makmum takbir Allahu Akbar. Baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tu imam rukuk. Maka dia tu dipanggil masbuq. Sebab apa? Sebab dia tak sempat kadar masa bacaan Fatihah dengan imam. Dia tak sempat. Baik. Orang yang masbuq ni hukum dia macam mana? Maka tiada wajib atasnya sempurna Fatihahnya. Dia tak wajib sempurnakan Fatihah. Dia tak wajib. Dia tak wajib perhabiskan bacaan Fatihahnya. Jadi itu bacaan Fatihah dia tu siapa yang nak tanggung? Imam lah yang tanggung. Suatu imam ni jawatan besar. Dia menanggung bacaan makmum. Suatu imam mesti bacaan Fatihahnya betul. Kalau bacaan Fatihah yang tak betul, macam mana dia nak tanggung bacaan makmum? Itu dalam mazhab kita Imam Syafi'i, makmum ditanggung bacaannya oleh imam ketika mana masbuk saja. Dalam mazhab Hanafi tidak. Makmum ni ditanggung bacaannya oleh imam semua semayang. Jadi start takbir lagi Allahu Akbar. Dalam mazhab Hanafi tidak perlu baca apa-apa dalam bacaan semayang jahriyah lah, semayang malam, semayang baca kuat tu. Kalau imam dah baca, makmum tak perlu baca apa-apa, semua ditanggung oleh imam. Itu mazhab Hanafi. Mazhab kita Imam Syafi'i tidak. Makmum ditanggung oleh imam bacaan Fatihahnya ketika dia masbuk saja. Baik. Jadi bacaan dia tadi ditanggung oleh imamnya. Hanya baca Fatihah sekadar sedapat. Bila imam rukuk, ikut rukuk selalu. Ini bahasa Kelantan. Allah yarham Tok Guru ni orang Kelantan. Pasimah lubuk tapah. Bila imam rukuk, ikut rukuk selalu. Mana ikut rukuk terus. Selalu. Kan dulu kan ada di Kelantan tu jual kopok yang siap pack tu, siap boleh makan terus. Ditulis itu boleh dimakan selalu. Mana boleh dimakan terus, bukan kata boleh dimakan tiap-tiap hari. Tapi boleh juga, betul juga makna tu kan. Tapi boleh dimakan selalu, mana tak perlu goreng dah, boleh makan terus. Jadi mana rukuk selalu, mana rukuk terus. Jadi bila dia tak dapat habis lagi Fatihah tadi, maka boleh imam rukuk Allahu Akbar, maka dia pun terus rukuk. Jika tiada dapat bismillah sekalipun, tak sempat baca bismillah pun tak sempat, dia takbir Allahu Akbar, baru dia nak baca bismillah, tu imam dah rukuk. Rukuklah, tak baca apa-apa pun tak apa, semua itu ditanggung oleh imam. Jadi dapat rakaat. Jadi makmum tadi dapat rakaat kalau dapat tetap. Ini tamak ninah. Tetap tu maksud tamak ninah, rukuk serta imam. Jadi kalau dia sempat rukuk, imam rukuk tadi, dia pun rukuk dan sempat tamak ninah bersama dengan imam, tamak ninah sama dengan imam, maka dia dapatlah rakaat. Seperti yang kita sebut pada kuliah yang sebelum ni minggu lepas. Jadi syarat nak dapat rakaat berserta dengan imam ialah mesti sempat tamak ninah bersama dengan imam. Okey, jelas Sama sikit lagi. Dan diketahui daripada kaedah ini, ini kaedah ni secara umum ni, dia kata apa? Boleh jadi makmum masbuk itu tiap-tiap rakaat hingga 4 rakaat. Jadi dia kata mengikut kaedah ni, makmum ni boleh jadi masbuk pada setiap rakaat. Rakaat pertama pun boleh, rakaat pertama pun tak sempat juga, rakaat kedua pun tak sempat juga, rakaat ketiga tak sempat juga, rakaat keempat tak sempat juga. Maka semua 4 rakaat tu semuanya masbuk berlaku. Dan kadang-kadang boleh bercampur. Rakaat pertama masbuk, rakaat kedua muafiq, rakaat ketiga masbuk pula, rakaat keempat masbuk pula. Boleh jadi juga. Mungkin. Kenapa boleh jadi macam tu? Sebab mungkin rakaat ketiga dan keempat imam tu baca Fatihah senapas. Pasal tak ada surah dah kan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita slow. Kita bacaan sederhana. Imam baca cepat. 10 saat habis dia. Kita 21. Kita okey dah bacaan kita, tak ada lambat. Sederhana. Tapi imam tu baca cepat sangat. Dia pun terus rukuk. Allahu Akbar. Dia rukuk. Maka kita jadi masbuk lah. Kita pun rukuk sama dengan dia. Itu sebab tu dia kata tadi, boleh jadi pada tiap-tiap rakaat. Seperti misalnya dia kata macam mana boleh jadi pada tiap-tiap rakaat. Bersesak makmum ramai sangat, tiada dapat rukuk sekaligus.
Tak ada, ramai tak boleh nak rukuk. Rukuk tu kena bergili-gili. Kan? Mana sah depan dulu rukuk, baru boleh rukuk. Mana ramai sangat. Contoh macam tu lah. Hanya bergili pada rakaat pertama. Maka bila masuk rakaat yang kedua, tak sempat baca habis Fatihah. Bila masuk rakaat kedua, dah lambat sangat tadi. Bila bangun-bangun, baca Fatihah, tak sempat habis. Tu imam pun rukuk. Itu satu. Jadi dia masbuk lah. Atau lambat gerak dia makmum dan imam cepat. Misal yang kedua, makmum tadi ni, dia gerak diam dia ni lambat. Dia nak bangun, dia uzur kerana kan. Jadi lambat bangun. Jadi bila dia bangun, baru baca separuh Fatihah, imam dah rukuk. Masbuk. Jadi boleh jadi tiap-tiap rakaat. Atau makmum pertengahan bacaannya dan imam cepat bacaannya. Itu misal seperti yang saya sebut tadi. Makmum bacanya sekadar sederhana. 21 saat macam orang ramai. Tu imam pula cepat. Ini ambil perhatian lah. Ambil perhatian kalau kita semayang dengan imam-imam yang jemputan daripada negara Arab. Saya banyak kali kena juga ni. Khususnya semayang apa? Semayang Isyak. Bulan Ramadan, Tarawih. Kita jemput imam daripada negara Arab. Jadi rakaat pertama tak apalah, dia baca surah panjang, sedap. Rakaat kedua, dia baca surah panjang, sedap. Okey, masuk rakaat yang ketiga, dia pun baca Fatihah saja. Fatihah dia laju pasal dia mungkin, kan, dia dah fasih. Boleh jadi 10 saat je bacaan Fatihah dia. Dia pun rukuk dah. Allahu Akbar. Makmum-makmum kat belakang ni pula, duk sibuk nak perhabis bacaan Fatihah. Bagi dia, tak sedap kita baca Fatihah tak habis ni. Kena perhabis Fatihah. Akhirnya duk perhabis, duk kejar. Bila imam angkat kepala daripada rukuk, Sami Allahu liman hamidah, maka rakaat tu dia tak dapat dah. Pasal apa? Pasal dia masbuk. Jadi dia pun bagi salam bersama dengan imam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia pun bagi salam dengan imam. Pada hakikatnya dia baru semayang 2 rakaat. Sebab rakaat ketiga dia masbuk, dia tak terus rukuk. Tak dapat rakaat tu. Rakaat keempat pun sama. Dia masbuk juga, imam laju, dia tak terus rukuk, dia tak dapat rakaat tu. Maksudnya 2 rakaat tak dapat, 2 rakaat je dapat. Maka sebenarnya isyak yang dia semayang tu baru 2 rakaat. Baru 2 rakaat. Jadi semayang isyak 2 rakaat macam mana? Tak sah lah. Sebab itu kena perhati betul-betul benda ni. Kita nak semayang berjemaah ni. Jadi saya pun pernah kena dengan imam-imam jemputan negara Arab. Biasanya rakaat ketiga keempat ni dia lebih cepat. Jadi bila dia dah habis, kita baru duk iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia pun rukuk. Rukuklah tuan-tuan semua. Tak payah duk sentimental lah kan. Kita kata tak sedap ni baca, tak habis baca Fatihah surah Fatihah ni. Tak sedap ni semayang macam ni, cacat macam ni. Tak cacat. Kalau tuan-tuan tak habiskan Fatihah, itulah tuan-tuan cacat tu. Semayang tu baru jadi 2. Ingat. Kalau tidak, semayang kita baru jadi 2 rakaat. Saya saja je semayang kan. Ataupun imam Melayu ke tak kisahlah. Ada juga imam Melayu yang hafiz-hafiz ni. Fatihah dia senafah je. Kan, tambah-tambah baca perlahan kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Jadi lajulah tuan-tuan semua. Okey, insya-Allah. Wallahu alam. Kat tu. Maka ini sekalian masbuk, tiada wajib sempurna Fatihahnya, hanya baca sekadar sedapat. Dan jikalau tiap-tiap rakaat sekalipun. Dan jikalau pada tiap-tiap rakaat sekalipun. Mana benda tu berlaku pada setiap rakaat. Okey, insya-Allah kita sambung kuliah akan datang. Jadi kena ingatlah tuan-tuan semua. Masbuk ni berlaku pada setiap rakaat. Jadi kadang-kadang buku sekolah tu dia takrif salah. Buku-buku sekolah kebangsaan tu. Masbuk ialah masbuk ialah makmum yang tertinggal daripada imamnya. Ataupun masbuk ialah makmum yang tak sempat baca Fatihah dengan imamnya pada rakaat yang pertama. Tak boleh, tak ada takrif tu, macam tu salah. Bukan rakaat pertama saja. Dia boleh berlaku pada setiap rakaat. Kalau takrif pada rakaat pertama, maknanya rakaat pertama je ada masbuk muwafiq. Rakaat kedua, ketiga, keempat tak ada. Itu salah lah.
Kena check balik tu. Dulu saya ingat tengok dalam solat berjamaah ni, kalau sekolah kebangsaan buku teks darjah 5. Tuan-tuan tengok anak-anak tuan-tuan buku teks darjah 5 tu, cuba kita tengok. Cuba kita tengok buku teks darjah 5 tu. Ada silap sikit tarif dia. Okey, baik insya-Allah kita sambung ke kitab yang ketiga. Iaitu Idaman Penuntut jilid yang ketiga, muka surat 44. Muka surat 44. Ini kita masuk pada masalah orang yang meninggalkan sembahyang. Orang yang meninggalkan sembahyang fardu itu ada dua macam. Ada dua kategori. Surat 44 Yang pertama, ia meninggalkan dengan i'tiqad bahawa sembahyang itu tidak wajib, yakni ingkarkan wajibnya. Orang yang semacam ini hukumnya murtad. Wal'iyazabillah. Wajib atas pemerintah menyuruh ia bertaubat dan lain-lain, bagaimana telah dinyatakan dalam fasal 158. Mana fasal yang sebelum tadi. Jadi bahagian yang pertama ni, orang yang meninggalkan semayang dengan keadaan dia mengingkarkan kewajipan semayang. Macam orang ajaran sesat lah. Dulu saya pernah jumpa anak murid Rasul Melayu. Rasul Melayu Haji Kahar. Jadi dia kata semayang ni tak wajib. Sebab apa yang semayang ni tak ada dalam Quran. Semayang 5 waktu ni tak wajib semayang. Itu dia panggil mengingkarkan kewajipan semayang. Semayang tak wajib. Jadi orang yang macam ni, wal'iyadzabillah, murtad. Wal'iyadzabillah. Secara hukumnya begitulah. Tapi yang nak jatuhkan hukuman tu bukan kita. Itu hakim, qadi sebagainya. Dia kena siasat dulu lah. Secara asasnya macam tu. Jadi antara ajaran di bawah ni ialah semayang fardu 5 waktu ni tak wajib. Di mana-mana ajaran yang mengatakan semayang fardu 5 waktu ni, ataupun salah satu daripada semayang fardu 5 waktu ni, subuh ke, zuhur ke, asar ke, salah satu, dia kata tak wajib, i'tiqad dia tak wajib, maka orang tu jadi murtad, wal'iyadzabillah. Bahkan kalau orang tu semayang sekalipun, dia semayang, kita tanya dia, apa hukum semayang subuh ni? Wajib ke? Tak wajib, tapi saja je saya semayang ni, pasal dah terbiasa semayang rutin harian. Subuh ni tak wajib, kata dia. Orang yang macam ni, wal'iyadzabillah, mengingkari kewajipan ataupun kefarduan semayang. Orang yang macam ni hukumnya murtad, wal'iyadzabillah. Okey, ini satu. Yang ni tak ada lah, jaranglah berlaku, melainkan pengikut ajaran-ajaran sesat. Tak. Biasanya orang Islam ni jahil-jahil pun dia tahu semayang ni wajib, lepas tu tak semayang ni, malah, kata dia. Kan? Dia masuk dalam kategori kedua. Yang keduanya, ia meninggalkan kerana malas. Malah. Ni hak banyaknya. Orang tanya, semayang ni wajib ke? Wajib. Tu tak semayang ni? Alah, nantilah tua-tua lah. Ada juga macam tu. Malas lah, kata dia. Tak larat lah. Sibuk lah. Itu semua tu masuk dalam kategori kedua ni. Dia mengakui semayang tu sebagai benda wajib, tapi malas. Atau meringan-ringankan, padahal ia tahu bahawa semayang fardu itu wajib. Dia tahu semayang fardu itu wajib. Orang ini, sunat atau pemerintah menyuruh ia bertaubat dengan diberi amaran. Pemerintah tu sunat je suruh bertaubat. Itu perbincangan lah. Ini bab pemerintah pula lah. Bukan bab kita.
Kerajaan kena tangkap dan suruh bertobat, mana suruh semayang. Beri amaran kepadanya, dibunuh jika enggan. Kalau tak nak semayang juga, kena bunuh. Sebab hukuman hudud untuk orang yang meninggalkan semayang ialah bunuh, pancung leher. Selepas disuruh, jika ia bertaubat dan semayang, biarkanlah keadaannya dengan tiada diapa-apakannya. Sebaliknya, jika ia tidak bertaubat dan tidak semayang sampai keluar waktunya, waktu darurat. Waktu darurat ni waktu jamak lah. Kalau zuhur tu sampai habis asar. Bukan habis waktu zuhur, sampai habis asar. Maksudnya masuk maghrib lah. Kalau maghrib sampai habis isyak, itu waktu darurat dia panggil. Waktu yang boleh dijamakkan. Mana sampai masuk subuh. Dia tak sembahyang maghrib sampai masuk subuh. Macam tu. Bukan kata habis maghrib tu dia terus dipotong leher, tak. Dia panggil waktu ya darurat. Diberi tempoh. Kalau dia tak sembahyang maghrib tu diberi tempoh sampai habis waktu isyak. Hendaklah pemerintah membunuhnya, iaitu dibunuh kerana had. Ini hukuman hudud atasnya. Bukan bunuh kerana ingkar, bukan bunuh kerana kafir. Kecuali ia menyatakan ada keuzuran seperti terlupa atau sejuk atau sebagainya. Daripada alasan-alasan yang lainnya, sama ada alasannya itu benar atau tidak, ketika itu belum boleh lagi dilakukan bunuh sehingga ia berkata, saya sengaja tinggalkan dengan tiada uzur. Itu memang awak degil sangat lah tu. Kan? Kerajaan kata, awak ni kalau tak semayang juga, saya bunuh. Pasal apa awak tak semayang? Memang saya malas. Itu memang orang yang tak tahulah. Degil sangat lah tu. Dia kata, tak, saya ada keuzuran begini-gini. Jadi dia tipu ke dia apa? Itu hal lain lah. Jadi sebagai pemerintah, dia kena terima lah. Macam tu. Menurut qaul yang sahih adalah dibunuh itu wajib dengan sebab meninggalkan satu semayang jua. Syaratnya ia tidak menunaikan semayang itu sehingga habis waktu darurat atau disebut waktu uzur pada semayang jamak. Umpama meninggalkan semayang zuhur, tidak boleh dilakukan bunuh melainkan sehingga hampir masuk waktu maghrib. Kan? Maksudnya zuhur ngasarkan boleh jamak. Jadi maknanya sampai masuk waktu maghrib. Jua melainkan sembahyang maghrib atau isyak, meninggalkan sembahyang demikian jua meninggalkan sembahyang maghrib atau isyak dilakukan dibunuh apabila hampir terbit fajar dan meninggalkan subuh hingga terbit matahari. Subuh tak ada lah pasal dia tak ada jamak. Itu hal pemerintah lah, kita baca laju-laju lah. Okay? Tapi untuk makluman tuan-tuan, begitulah kerajaan Islamnya. Dia menitik beratkan tentang semayang. Sebab apa? Sebab semayang ni boleh mencegah perkara keji dan mungkar. Jadi bila ramai orang tak semayang dalam sebuah negara, banyaklah benda keji dan benda mungkar. Jadi sebab itu kepentingan ataupun antara tanggungjawab pemerintah ialah menjaga supaya rakyat semayang. Jadi kalau tak semayang, boleh dihukum bunuh. Jadi bila kerajaan sesebuah negara tidak menjaga rakyatnya supaya semayang, tidak menitik beratkan tentang hal ehwal semayang, banyaklah kerosakan dalam negara tadi. Sebab kunci utama pencegah daripada fahsyat dan mungkar itu adalah semayang. Jadi sebab itu kita lihat di mana-mana negara pun, tak kisahlah Malaysia ke mana, hari ini tak ada orang yang menitik berat, negara ataupun kerajaan Islam yang menitik beratkan tentang semayang. Tak semayang ni dihukum bunuh apa semua, tak ada. Jadi sebab tu ramai orang yang tak semayang. Bila ramai yang tak semayang, benda-benda yang fahsyat dan mungkar ni banyaklah dalam masyarakat. Orang yang dibunuh dengan sebab meninggalkan semayang kerana malas ini, dalam kategori kedua ni, dia bukan murtad, dia malas. Jadi jenazahnya dilakukan sama macam hukum orang muslimin juga, tentang mandi, kafan, semayang dan tanam di tanah perkuburan orang Islam. Kenapa? Kerana dia bukan kafir, dia masih Islam. Tapi sebagai hukuman dan untuk menakutkan, mendidikkan orang lain lagi. Aku tak boleh tak semayang ni. Tengok kawan tu kena bunuh tak semayang. Jadi hukuman Islam ni tujuannya untuk mendidik banyaknya. Baik, habis selesai. Jadi mayatnya sama seperti dengan orang Islam yang lain. Tak adalah kata ditanam di jirat Cina dan sebagainya. Tak lah. Dia masih Islam lagi. Tak semayang dalam kategori keduanya, dia masih Islam lagi. Selesai. Peringatan, barang siapa meninggalkan sembahyang dengan tiada uzur, mesti qada segera. Ini kena ambil perhatian. Ini hal yang berkaitan dengan kita.
siapa yang tak tinggal semayang dengan tiada keuzuran. Barang siapa meninggalkan semayang barang siapa yang meninggalkan semayang dengan tiada uzur, mesti qada segera qada. Contohlah, subuh pagi tadi dia dah sedar dah, Allahu Akbar. Dia pun ambil tengok telefon. Tengok WhatsApp, tengok Facebook, tengok Instagram dan sebagainya. Selesai semua benda tadi, dia pun sambung tidur balik. Tidur sikit lah. Sedar-sedar, dah tinggi matahari. Dah habis dah waktu subuh. Bermakna orang yang ni meninggalkan sembahyang fardu subuh dalam keadaan tiada keuzuran. Sebab dia dah bangun dah waktu subuh tadi. Orang yang macam ni dikira sebagai berdosa. Kenapa? Kerana tak ada uzur. Tak ada excuse bahasanya. Maka bila dia sedar, lepas dia tidur tu, dia sedar tengok-tengok pukul 7.30, pukul 8 baru dia sedar. Apa dia kena buat? Wajib dia segera qada. Wajib segera qada. Selama mana dia tak qada, pukul 8 dia sedar tadi, 8:1 minit, 8:2 minit, 8:3 minit, berlipat-lipat ganda dia. Dosa dia tadi. Setiap saat berlalu dosa. Sampailah dia qada sembahyangnya. Pukul 10 dia qada, Allahu Akbar, tamatlah dosanya. Macam itulah. Wajib segera qada. Ini pendapat mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Jadi kiyahlah semayang mana-mana pun tuan-tuan tak semayang zaman muda dulu. Bukan tak tahu tapi malas. Sibuk kerja, kan? Berfoya-foya. Seronok dengan kehidupan dunia. Bukan tak tahu. Dah Islam dah, tahu dah. Berbeza dengan orang tu belum masuk Islam. Maka apa yang tak semayang sebelum dia tak masuk Islam, itu Allah Ta'ala hapuskan semua. Ini kita tahu, kita lahir dalam keluarga Islam. Kita tak semayang. 5-6 tahun tak semayang. Hidup berfoya-foya. Kan? Seronok. Lobby orang Kelantan kata. Sekarang kita dah tahu, dah insaf. Maka kita kena segera qada. Selama mana kita tak segera qada, tak qadakan semayang tadi, selama itulah kita duduk dalam dosa. Hari-hari yang berlalu dalam hidup kita, kita ditulis dosa. Maka di sinilah keluarnya pendapat dalam mazhab Syafi'i, tak boleh semayang sunat kalau masih ada semayang qada. Tak habis lagi tu tuan-tuan semua. Saya tak sebut habis lagi. Pendapat mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, tak boleh sembahyang qada. Tak boleh semayang sunat jika ada semayang qada. Kenapa? Kerana dengan semayang sunat tu tadi, kita telah melewatkan qada. Apakah salahnya kita bawa masuk semayang qada di tempat semayang sunat tu tadi? Tempat semayang sunat tadi kita bawa masuk semayang qada. Boleh? Nampak? Jadi kita semayang sunat di sini. 2 rakaat katalah. Kalau kita tolakkan 2 rakaat tadi, semayang sunat tadi, bawa masuk 2 rakaat subuh yang kita tak semayang dulu. Maka segeralah kita semayang subuh. Sebab itu ulama mazhab kita Imam Syafi'i kata tak boleh semayang sunat kalau ada semayang qada. Itu pendapat asal mazhab Syafi'i lah, mu'tamad macam tu. Tetapi ada jugalah pendapat lemah. Ni sesuai untuk zaman kita inilah. Yang mana masyarakat ni nak sembahyang sunat. Pendapat ni pendapat lemah yang diutarakan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Disebut dalam kitab harapnya nama Bughyatul Mustarsyidin. Orang mengaji fiqh tahulah ni kitab ni. Fatwa, kitab fatwa. Bughyatul Mustarsyidin. Jadi dalam tu disebutkan bahawasanya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dan juga sebahagian ulama-ulama mazhab Syafi'i mengatakan semayang yang ditinggalkan dengan tiada keuzuran ni pun tidak wajib diqada dengan segera. Boleh lewat-lewat. Jadi bila atas pendapat ini, bolehlah kita semayang sunat dulu, boleh semayang tarawih bulan Ramadan, tapi kena qada. Qada tu wajib, cuma tak wajib segera. Mengikut pendapat yang lemah ini. Ini pendapat yang lemah. Jadi tuan-tuan kena faham ni, ini pendapat yang lemah. Pendapat mu'tamad memang begitu. Tak boleh semayang sunat selagi ada qada. Sebab apa? Sebab kita dah termasuk melewatkan semayang qada tu tadi. Qada yang jenis macam mana? Qada semayang yang ditinggalkan tanpa keuzuran. Jadi termasuk dalam permainan syaitan kadang-kadang.
syaitan dia suruh kita sembahyang sunat banyak. Dia tahu sembahyang sunat tu tak buat pun tak apa, tak berdosa. Jadi kita pun sembahyang sunat, sembahyang sunat, sembahyang sunat. Akhirnya kita berhutang dengan Allah Ta'ala. Ini liciknya syaitan. Jadi setengah-setengah orang dia gemar sembahyang sunat. Tak salah gemar sembahyang sunat tu. Tapi kalau ada sembahyang qadha, kenalah sembahyang qadha dulu. Ini kelicikan syaitan. Sebab itu dalam kitab Hikam Ibn Atta'illah As-Sakandari, dia sebut apa? Min alamati ittiba'il hawa al-musara'atu ila nawafilil khairat wat takasuli an ada'il mafrudat. Lebih kurang macam itulah. Min alamati ittiba'il hawa, daripada tanda-tanda mengikut hawa nafsu. Al-musara'atu ila nawafilil khairat, bersegera, bersungguh-sungguh melakukan nawafilil khairat, ibadat-ibadat nawafil, sunat, nafilah, sunat. Wat takasul, dan juga malas, an ada'il mafrudat, daripada melakukan perkara-perkara fardu. Ikut hawa nafsu. Hawa nafsu ni dia pandai, syaitan pula dia geng dia. Jadi kadang-kadang kita ditipu oleh syaitan, tak sedar. Sebab apa? Sebab padahal sebenarnya benda itu lebih penting lagi. Qadha solat tu lebih penting lagi daripada sembahyang sunat. Tapi syaitan tipu kita, sembahyang sunat lah. Jadi orang tu sembahyang sunat 100 rakaat satu malam, kan? Tapi dia tak qadha sembahyang. Apa salahnya 100 itu diletakkan, ditukarkan dengan sembahyang qadha? Jadi tak rasa seronok. Sebab apa? Sebab tak ada fadilat-fadilat, kan? Sembahyang malam kan fadilat muka bercahaya, terang dalam kubur dan sebagainya. Tuan-tuan semua, fadilat itu ulama kata dapat kalau kita dah selesaikan hutang kita, kan? Kalau hutang tu tak selesai, itu lain lah. Okey, insyaAllah. Saya ingat panjang dah ni, dah lebih waktu dah ni, dah sejam ni. InsyaAllah kita sambung akan datang lah. Sambung akan datang, ada sikit lagi berkaitan dengan tinggal sembahyang ni. Wallahu alam. Jadi tak boleh lama-lama, sejam kot. Ada soalan ya? Okey. Ni sahabat saya ni, cucu Mak Padang. Bagaimana dengan pendapat yang gabungkan niat solat qadha dengan solat sunat? Tuan-tuan semua, bukan semua solat qadha boleh bukan semua solat fardu, qadha tu fardu, boleh digabungkan dengan solat sunat. Tak boleh. Ada yang tak boleh, ada yang boleh. Yang tak boleh ialah sunnatum maksudah. Sunat yang maksudah. Nama dia sunat yang maksudah, maksudnya sunat, semayang sunat yang memang kita nak kepada semayang tu. Contoh semayang duha. Semayang duha tu dia panggil sunat maksudah. Dia tak boleh gabung dengan fardu. Sebab apa? Sebab semayang tu memang kita nak adakan semayang tu. Syarat suruh kita adakan semayang duha. Okey. Itu dia panggil sunnatum maksudah. Semayang witir tak boleh. Sebab apa? Sebab semayang tu dia panggil sunnatum maksudah. Semayang yang nak diadakan semayang tadi. Adapun semayang yang tidak maksudah, maksudnya yang penting ada semayang. Sebagai contoh semayang sunat wudu. Sebagai contoh semayang sunat sunat hajat. Semayang contoh sebagai sunat istikharah. Ini semayang-semayang sunat yang ghairu maksudah. Yang ini boleh masuk. Dia boleh digabungkan niat. Jadi kalau kita bangun malam, daripada kita semayang sunat yang tadi, yang semayang sunat saja, kan, kita ambil lah qadha lah. Allahu Akbar, aku semayang sunat fardu qadha subuh 2 rakaat serta sunat hajat. Boleh, tak ada masalah. Serta sunat istikharah pun boleh. Kan, sunat-sunat yang tidak maksudah boleh digabung. Tapi kalau sunat yang tidak, orang kata tidak yang maksudah tadi, tak boleh digabung. Misalnya duha, witir dan sebagainya. Itulah yang saya ingat setakat ni. Kena rujuk baliklah yang dia punya maksudah tu, apa sunat-sunat maksudah tu. Cuma contoh-contoh tu lebih kurang macam itulah. Itu setakat yang saya ingatnya macam tu.
Okey, insya-Allah. Ada soalan lain lagi ya? Siapa ni? Kak Siti Azlina. Dekat mana nak dapatkan, nak beli buku tu? Nanti saya maklum balik insya-Allah. Banyak ni buku ni. Okey. InsyaAllah. Wallahu alam. Setakat ini dahulu. InsyaAllah kita sambung pada kuliah minggu depan lah, hari Ahad. InsyaAllah kata ada apa-apa Jadi tuan-tuan semua, sebelum saya tutup di sini, sahabat-sahabat khususnya yang mengikuti kelas di Masjid Al-Muttaqin, mungkin kenal lah Kak Kamariah. Kak Kamariah yang sama-sama dengan kita di Masjid Al-Muttaqin, kuliah jika seorang niat solat qada dan gabung dengan duha, adakah solat batal? Ya, batal. Sebab dia tak boleh gabung dua solat tadi. Dia tak boleh. Sebab dua-dua solat maksudah. Jadi batal solat. Kalau yang tak maksudah tak apa. Jadi baik tuan-tuan semua, Kak Kamariah kita ni, tuan-tuan semua, berada di tempat di Sungai Buloh, tuan-tuan semua, kena quarantine. Ada close contact dengan pesakit COVID, ada di Sungai Buloh sekarang, dan ada beberapa orang anaknya berada di rumah pun quarantine kat rumah. Ada yang boleh quarantine kat rumah, tapi Kak Kamariah ada di Sungai Buloh sekarang ni. Jadi tuan-tuan semua, Kak Kamariah WhatsApp kat saya tadi, minta kita sama-sama doalah semoga Allah Subhanahu Wa Taala sembuhkan penyakit dia dengan segera dan dapat discharge dan dapat keluar dan dijauhkan seluruh ahli keluarganya lah daripada penyakit ni, wabak COVID ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sembuhkan, insya-Allah. Jadi kita sama-samalah doa untuk sahabat kita Kak Kamariah. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة. يا سيدنا يا محمد، إنا نتوجه بك إلى الله في حاجاتنا هذه لتقضى لنا، اللهم فشفعه فينا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت، برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.